Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so cikgu akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk subtopik 9.1 satelit part 2. Okay, di mana pada sesi kali ini kita akan mempelajari bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit. Okay, yang pertama. Dan yang kedua, kita nak membincangkan tentang fusi stesen angkasa lepas. Okey, baik. So, untuk memulakan sesi pembelajaran part 2 ni, okey, cikgu akan sharekan dahulu satu video bagaimana satelit itu ditempatkan ke dalam orbit. Alright. At all. You know what I used to think? What's I used that? to think the rocket just launched straight up to the space station. Yeah, I get it. When I was a lot younger, I never thought that it actually tracks downrange. So what is the moment where you're like, holy cow, I'm in space? When does that happen? That moment is very clear. Okay, so ini adalah angkasawan kita yang berada dalam spaceship. Okay, so step yang pertama dalam proses meletakkan satelit, menempatkan satelit pada orbit adalah okey. Cik kita ulang tadi. Okey. Meletakkan satelit itu ke dalam orbit, okey. Okay, step 2 adalah Hohmann transfer. Hohmann transfer. So, perhatikan betul-betul. So, pada step ini, kalau tengok ada berlaku pembakaran yang pertama. Dan kalau kita tengok garisan yang warna hijau, di mana track, okay, ataupun laluan satelit tadi telah bertambah dia punya ketinggian. Okay. Okay, kemudian kita tengok berlaku pembakaran untuk kali kedua di mana ketinggian ataupun orbit yang seterusnya ataupun laluan yang seterusnya satelit itu semakin bertambah. So, kita boleh buat kesimpulan kecil. Pembakaran tu tujuan dia adalah untuk meningkatkan momentum, kemudian ketinggian orbit itu jadi semakin bertambah. We don't know exactly where it's going to insert us into orbit. So we could be a little high, we could be a little low, a little fast, a little slow. So then that second maneuver... Why is that? Is it because every rocket's not the same? It's a little bit different. This is what we're going to do. These next two burns are just going to correct for our dispersion errors. And now we're what we call phasing with the space station. So we're going to stay in this phasing orbit until the space station is kind of where it needs to be. Oh, okay, I got it. If you were closer to the Earth, you're actually orbiting the Earth quicker, right? That's correct. Okay, so what is it? On station, is every 90 minutes you go around the Earth? Once every 90 minutes. So when you're a little bit lower, it's once every 86 minutes. You know, it's a little bit faster. Okay, so that's the purpose of the phasing orbit then. Catch up with the space station. Okay, got it. So that's our timing. That's our timing. So now we're 4 burns in. Okay. But now, so we've done our Hohmann transfer. Hohmann transfer to build our orbit up. We've done our next 2 burns to correct for any sort of dispersion on ascent. Now we're on the perfect phasing orbit. We're perfectly set, perfectly circular orbit if that's where we want to be. Okay. And now we're just waiting. And when the space station's at the exact right spot, we're going to do 1 more Hohmann transfer, 2 burns. And it would actually send us out in front of the space station. So what we'll do is we wait, and right when we get in front of the space station, we turn the rocket around, and we do a 3rd burn now, and it sets us perfectly up in front of the space station. So you do a U-turn in space? You do a U-turn in space. And you actually see it. You watch the Earth go all the way by, you go backwards, you hit the brakes just a tiny bit, then you flip your space. Okay. Alright. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada apa yang kita nak pelajari untuk hari ini. Okey, kamu boleh rujuk kamu punya buku teks. Okey.
muka surat 239. Okey. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke orbit. Okey. So, kenderaan pelancar ni adalah satu kenderaan yang terdiri daripada satu atau lebih roket yang digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. So kalau kita tengok kat sini, Rajas 9.5 ada dua cara menghantar kenderaan pelancar ke orbit. Okay, yang pertama pindah secara terus ke orbit. Okay, kemudian yang kedua B, orbit pindah Hohmann yang seperti yang cikgu tunjukkan dalam video tadi. Okay. Okay, kemudian kita tengok pula kenderaan pelancar dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja, okay, Expendable Launch Vehicle ELV, dan yang kedua kenderaan pelancar guna semula, Reusable Launch Vehicle RLV. Alright. So ini adalah kenderaan pelancar yang digunakan dalam proses menghantar satelit. Okey. Okey, baik. So sekarang cikgu akan kongsikan berkaitan dengan perbezaan antara ELV, Expendable Launch Vehicle, dan RLV, Reusable Launch Vehicle. Okey, iaitu kenderaan pelancar yang digunakan untuk melancar satelit. Alright. So kita tengok dulu yang pertama, ELV. Okay, so ELV boleh digunakan sekali sahaja. Okay, so kemudian untuk pembinaan ELV ini memerlukan kos yang lebih tinggi dan pembinaannya mengambil masa yang lebih lama. Okay, kemudian ELV juga saiznya lebih besar dan tinggi. Okay, contohnya Saturn V. Okay, kemudian kita lihat RLV, okay, Reusable Launch Vehicle. Antara kelebihannya, dia boleh diguna semula. Kemudian kos misinya adalah lebih rendah. Okay. Kemudian yang ketiga, perjalanannya lebih mudah, saiz yang lebih kecil. Okay. Contohnya adalah Falcon 9. Right. So ini adalah perbezaan antara ELV dan RLV. Okay. Iaitu kenderaan pelancar. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS. Okey, so apa dia stesen angkasa antarabangsa? Okey, so kita kamu boleh explore sendiri. Okey, maklumat ini dikongsikan di laman web, okey, ataupun portal rasmi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Okey. So macam cikgu dah ceritakan, okay, ISS ini adalah inisiatif antara beberapa agensi dari 5 buah negara, antaranya Amerika Syarikat iaitu NASA. Kemudian kita ada daripada Rusia iaitu agensi Roskosmos. Kemudian kita ada daripada Jepun JAXA. Kemudian kita ada daripada Eropah ESA, daripada Kanada CSA. Alright. So pembinaannya dimulakan secara berperingkat bermula pada tahun 1998 dan dilancarkan, kalau tak silap cikgu, pada di atas ni pada tarikh 20 November. Alright. Okay. So ISS bersaiz 109 109 meter panjang dan boleh memuatkan 2 kapal terbang Boeing 747. So saiznya agak besar lah. Okay. Alright. Okay, kemudian kita tengok ISS boleh menempatkan 6 kru angkasawan. Okay, dan antara fungsi ISS ini adalah untuk menjalankan penyelidikan. Okay. So biasanya ISS digunakan untuk menjalankan penyelidikan lah. Okay. So sehingga kini ISS telah menerima seramai 241 individu. Okey, telah dikunjungi oleh 241 individu daripada 19 buah negara dan termasuk Malaysia lah. Okey, so Malaysia telah diwakilkan oleh Datuk Dr. Sheikh Muzaffar.
Okey. Okey, kemudian antara aktiviti yang dilakukan oleh angkasawan di ISS ialah melakukan spacewalk, iaitu pemasangan dan pembaikan komponen di luar SS. Alright. Okey, so itu antara fungsi ISS. Okey, antara fungsi dan beberapa maklumat berkaitan dengan ISS. Okey, seterusnya kita nak tengok pembelajaran yang seterusnya berkaitan dengan keadaan sifar graviti. Keadaan sifar graviti. So, apa dia keadaan sifar graviti? Di mana keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti. Kita tak rasa daya graviti. Mudah kamu faham, bila objek terapung, maka kita boleh kata keadaan dia menghampiri keadaan sifar graviti. Contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman, ataupun indoor skydiving. So indoor skydiving ni macam ni lah. Rujuk gambar foto 9.3. Apa yang dirasai oleh peserta terjun udara ni? Dia akan berada dalam keadaan terapung dan boleh merasai keadaan sifar graviti tersebut. So kenapa dia berlaku? Bagaimanakah berlakunya keadaan sifar graviti? Ini kerana daya tujah yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama dengan nilai beratnya, tetapi pada arah yang bertentangan. So kalau kita lihat kat sini, bila kita terapung, pada satu keadaan, pada objek yang terapung, dia ada satu daya tujah. Daya tujah ni bertindak ke atas lah. Daya tujah bertindak ke atas. Kemudian objek itu sendiri mempunyai berat. So apa yang menyebabkan keadaan sifar ataupun keadaan sifar graviti ini adalah apabila daya tujah sama dengan berat. So itu yang menyebabkan dia terapung ataupun menyebabkan keadaan sifar graviti. Seterusnya kita lihat kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas maksudnya apa? Bila banyak kajian dilakukan di angkasa lepas, menyebabkan yang pertama, bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk yang semakin bertambah. Antara bahan buangan dia apa? Serpihan-serpihan satelit. Berada di angkasa lepas. So risikonya apa? Dia boleh menyebabkan perlanggaran antara satelit, dan roket yang habis dibakar. Menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah merupakan bahan buangan di angkasa lepas. So kesan dia apa? Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. So ini dia punya kesan dia lah. Kemudian dia kata apa? Satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Kemudian seterusnya peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Meningkatkan kesan dia apa? Dapat meningkatkan kesihatan manusia. Respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baru, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. So itu antara kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Ada dia punya pro dan kontra bila perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas ini berlaku.
So itu sahaja untuk subtopik yang pertama, iaitu satelit. Alright. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.